sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 4 dalam bab yang ke-8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, so untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 8.2.1 iaitu menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai bagi sukatan untuk menghuraikan serakan data tak terkumpul. Dan juga kita akan melihat sedikit sebab 8.2.2 ni sedikit sahaja menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. So, apa yang dimaksudkan dengan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. So, bila kita bercakap pasal julat, apakah itu julat? Julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Iaitu, kalau kita ada data, nombor yang paling besar tolak nombor yang paling kecil. So, itu ialah julat. Sebagai contoh, tentukan julat bagi set data berikut. So, kita ada satu set data nombor. Okey, kita kena tentukan apakah cerapan terbesar dia. Maksudnya, apa nombor paling besar, apa data paling besar dalam senarai yang diberi. Dan juga apa data paling kecil, cerapan terkecil. So, di sini kita dapati nombor yang paling besar adalah nombor 9 dan nombor yang paling kecil adalah nombor 2. Jadi, julat ialah 9 tolak 2. So, julat bersamaan dengan 7. So, mudah kan untuk julat, hanya ambil cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. So, itu ialah julat. Yang kedua, apa yang dikatakan sebagai julat antara kuartil. So, julat antara kuartil. Apabila nilai-nilai sesuatu data disusun mengikut tertib menaik, kuartil pertama ataupun Q1 ialah data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartil ketiga Q3 ialah data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. So, untuk mencari julat antara kuartil, kita kena cari dulu apa kuartil pertama. Okey, kuartil pertama tu kedudukan dia adalah 1/4 daripada data. Kuartil ketiga, kita cari kuartil ketiga iaitu 3/4 daripada data. Okey, kedudukan dia berada pada 3/4 daripada data. So, julat antara kuartil ni ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama tu. Okey, sebab tu kita kena cari dulu apa kuartil 1 dan juga kuartil ketiga. Okey, so untuk melakukan ataupun mencari nilai julat antara kuartil, ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama ialah bila kita dapat satu set nombor, satu set data, pastikan kita susun dulu data tersebut mengikut tertib menaik dari nombor yang paling kecil hinggalah nombor yang paling besar. Yang kedua, tentukan median data tersebut. Apa itu median? Median ialah nombor yang berada di tengah-tengah. Okey, kena tentukan dulu mana nombor median. Okey, mana cerapan median. So, median itu nombor yang berada di tengah-tengah. Kemudian, bahagikan set data kepada dua bahagian iaitu bahagian sebelum median dan juga bahagian data selepas median. So, median di tengah, dia ada sebelah kiri dia iaitu sebelum median, sebelah kanan dia iaitu selepas median. Langkah keempat, Q1, kuartil pertama ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Tadi kita kata ada data sebelum median, data sebelah kiri tu cari pula apa nombor yang di tengah-tengah dia. So, nombor tengah itu adalah Q1 ataupun kuartil 1. Kemudian, langkah kelima, Q3 ataupun kuartil ketiga ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Tadi ada data sebelah kanan. So, sebelah kanan tu pula cari apa nombor yang di tengah-tengah. Nombor tengah-tengah tu ialah kuartil ketiga ataupun Q3. Jika bilangan data ganjil,
So median kuartil pertama, kuartil ketiga dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. So ini senang kalau kita kata kita ada nombor yang ganjil 5. So yang tengah tu mestilah nombor yang kita nak. Okey, kalau median maksudnya nombor yang di tengah-tengah itu adalah median. Maksudnya kalau data itu ganjil, so mudah untuk kita tentukan. Okey, kalau nombor langkah ketujuh, jika bilangan data tersebut genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum dan selepas median. Okey, ini kalau kita ada data yang nombor genap, ada 4, ada 6. So maksudnya kita kena ambil nombor yang tengah-tengah, kita bahagi 2. Maksudnya kita cari purata dia. Okey, dan untuk mencari julat antara kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. So itu ialah langkah-langkah untuk kita mencari atau menentukan julat antara kuartil. So kita ambil data yang tadi, data yang sama untuk julat. Sebagai contoh, tentukan julat antara kuartil bagi data berikut. So ini ialah data yang kita cari julat tadi. So data yang sama, so langkah pertama kita tengok susunan data ini tidak tersusun. Jadi langkah pertama kita kena susun dahulu nombor ataupun cerapan itu mengikut turutan menaik daripada nombor yang paling kecil sehinggalah nombor yang paling besar. Okey, kemudian kita kena tentukan mana median. Median itu ialah nombor yang berada di tengah-tengah. So di sini kita tengok nombor yang berada di tengah. So kita ada di sebelah kiri dia ada 5 nombor, sebelah kanan pun ada 5 nombor. Jadi nombor 5 yang tengah ni ialah median. Okey, di mana dia membahagi antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, di mana data sebelum ini ialah nombor sebelum daripada median kita ada 5 nombor, selepas median pun kita ada 5 nombor. Jadi nombor 5 itu dipanggil sebagai median. Okey, kuartil pertama yang mana? Tadi kita kata dia adalah 1/4 daripada data ataupun nombor yang tengah-tengah di antara nombor yang sebelum median. Okey, kita tengok nombor yang di sebelah kiri ni. Sebelah kiri median ada 5 nombor. Jadi nombor yang di tengah-tengah itu ialah kuartil 1, kuartil pertama ataupun kita tulis sebagai Q1. Okey, dan nombor selepas median, kita ada 5 nombor. Jadi nombor yang di tengah-tengah itu ialah kuartil ketiga ataupun Q3. Okey, so julat antara kuartil ialah Q3 tolak dengan Q1. Jadi Q3 kita ialah 7, Q1 kita ialah 4. Jadi 7 tolak 4 bersamaan dengan 3. Okey. So berikutnya ialah sisihan, piawai dan variance. So apa yang dikatakan sebagai variance? Apa dikatakan sebagai sisihan piawai? Variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Okey, purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. So ini ialah rumus bagi variance. Okey, macam mana nak cari variance? Okey, variance simbol dia sigma kuasa 2 ni jumlah set data kita tolak dengan, kalau ada X dan tanda sempang di atas ni, ini adalah min dia, purata dia dikuasa 2 dengan bahagikan dengan bilangan data. Ataupun ada rumus yang kedua, maksudnya jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min dikuasakan 2. So ada dua rumus untuk variance. Dan sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Kalau kita dah kira variance, dah dapat variance, so kita hanya ambil punca kuasa 2. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan pada data serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. So kita kira variance, daripada variance kita boleh dapat sisihan piawai, iaitu punca kuasa 2 variance. Okey, so kita tengok macam mana contoh soalan dan penyelesaiannya.
Okey, tentukan varian dan sisihan piawai bagi data berikut. So, bagaimana kita nak cari varian dan sisihan piawai bagi data yang diberi? So, kita pilih mana-mana satu rumus yang kita rasa mudah untuk kita gunakan. Okey. So, kalau rumus ini kita perlu cari min dahulu. Okey, kita perlu cari min dahulu. Min ialah purata. Purata ialah kita tambah semua bahagi dengan bilangan data. Jadi kita cari min dahulu. Min dia ialah kita tambah ke semua cerapan, kita bahagi dengan jumlah cerapan. Jadi kita tambah 5 tambah 7 tambah 6, 9 tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 13 bahagi dengan 8. Jadi min dia kita akan dapat 72/8 atau min bersamaan dengan 9. Okey. So, katalah saya memilih untuk menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua ni, jadi varian dia adalah bersamaan dengan jumlah, kita nak ambil rumus yang kedua, kita kena ambil jumlah X kuasa 2 ni. Jumlah X kuasa 2 per N. Jadi kita cari jumlah X kuasa 2 per N. Okey, kalau kita nak guna rumus yang kedua. So, cari jumlah X kuasa 2 per N. Maksudnya setiap cerapan itu kita kuasa 2 kan per dengan N. Maksudnya 5 kena kuasa 2, 7 kena kuasa 2, sampailah 13 kuasa 2. Kita tambah, lepas tu kita bahagikan dengan jumlah cerapan iaitu 8. Jadi kita akan dapat 704 per 8. Kita permudahkan, kita akan dapat 88. Jadi varian dia adalah guna rumus yang kedua, 88 tolak dengan min ni kena kuasa 2 ikut rumus ni min dia kena kuasa 2, jadi 88 tolak dengan 9 yang dikuasa 2 kan. 9 kuasa 2 81. Jadi 88 tolak 81 kita dapat 7. Okey, varian untuk soalan ni ialah 7. Okey. Kalau kita nak cari sisihan piawai bagi nombor yang sama, tadi kita dah cari dia punya varian. Okey, kita dah dapat varian dia ialah 7. Jadi kita ambil sahaja punca kuasa. Okey, bagi 7 tersebut. Punca kuasa 2, sisihan piawai. Sisihan piawai ni adalah punca kuasa 2 varian tadi. So, varian kita dah dapat 88 tolak dengan 9 kuasa 2. Okey, saya pakai rumus yang kedua. Jadi, punca kuasa 2 bagi 7 ialah 2.65. Okey, itu macam mana kita nak mencari varian dan juga sisihan piawai. Okey, contoh soalan. Tentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai bagi data berikut. So, ini kita bagi satu contoh soalan sebab dalam buku teks ada yang ini ialah jadual kekerapan jadual data set data yang terkumpul. Okey. So, bagaimana kalau tadi kita dah tengok bagaimana kita mencari julat antara kuartil, varian dan juga sisihan piawai bagi data yang tak terkumpul. So, ini adalah satu contoh soalan kalau data tu dikumpulkan dalam bentuk jadual. So, bagaimana kita nak cari julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. So, julat tadi ialah cerapan paling besar tolak dengan cerapan paling kecil. So, cerapan paling besar dekat sini ialah 4 dan cerapan paling kecil ialah 0. Jadi, julat dia adalah 4 tolak dengan 0. So, kita akan dapat 4. Okey. So, julat antara kuartil bagi data terkumpul macam ni, kita kena tambah satu lagi baris di bawah iaitu untuk kekerapan longgokan. So, kekerapan longgokan ni kita ambil daripada bilangan permain. Bilangan permain 3. So, yang pertama 3. Kemudian untuk yang kedua ni 3 tambah dengan 5. So, 3 tambah 5. So, kita dapat 8. Seterusnya 8 kita tambah dengan 6. So, kita dapat 14. 14 ni kita tambah dengan 5. Kita dapat 19. 19 tambah dengan 1. Kita dapat 20. So, ini ialah satu lagi baris tambahan yang kita tambah untuk mencari julat antara kuartil. So, julat antara kuartil nak tahu cerapan yang
kuartil pertama, kita cari dulu cerapan dia berada di mana. So, kita tahu bahawa kuartil pertama ialah 1/4. 1/4 daripada jumlah data. 1/4 daripada jumlah data. 1/4 darab 20 kita dapat 5. So, nombor 5 ni berada di mana? 3, 8, 14, 19, 20. Bermaksud 3, 1 sampai 3. Okey, berikutnya 4 sampai 8. So, nombor 5 ni, cerapan ke-5 berada dalam lajur yang kedua ni. Okey, so bermaksud kuartil pertama kita adalah 1. So, nak tengok kuartil pertama, kita tengok dekat bilangan goal. So, kuartil pertama kita ialah 1. Okey, sama juga kita buat untuk kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah cerapan ke-3/4 darab 20. 3/4 darab 20 kita dapat 15. So, 15 berada di mana? So, kalau kolom yang ketiga ni baru 14. Bermaksud 15 dah berada di kolom yang keempat ini. Lajur yang keempat. Bermaksud 15 itu berada dalam Q3 kita adalah 3. Okey, bilangan goal kita ialah 3. So, untuk mencari julat antara kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Q3 tolak Q1, 3 tolak dengan 1, kita dapat 2. So, julat antara kuartil kita adalah 2. Okey. Kemudian kita nak tentukan varian dan juga sisihan piawai. So, nak senangkan, mudahkan kerja, kita tambah lagi 1. Tadi bilangan goal ini ialah X kita. Bilangan goal kita ialah X. So, kita kuasa 2 kan X tersebut. Okey, untuk memudahkan kita kira masuk terus dalam rumus, saya kuasa 2 kan, saya tambah lagi satu lajur, satu baris di bawah, di mana bilangan goal ini saya kuasa 2 kan. Sifar kuasa 2, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2 kita dapat 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16. Okey. Jadi nak cari varian, kita ambil jumlah. Kalau ada bilangan goal dengan bilangan pemain ni, maksudnya kita kena darabkan ya. Kita darabkan 3 dengan sifar. 3 darab sifar, 5 darab 1, 6 darab dengan 4. Okey, yang depan ini ialah nombor itu dikuasa 2 kan. Kita tengok rumus tadi kan. So, ada kuasa 2, jumlah X kuasa 2 per N. Tolak dengan yang di belakang ini ialah jumlah min. Min dia ialah 3 darab dengan nombor bilangan goal tersebut. Yang ini tak ada kuasa 2 lagi. Okey. So, kena ingat untuk mencari varian, jumlah yang depan ni ialah jumlah X kuasa 2 per N. Tolak dengan jumlah min. Min dia di kuasa 2 kan. So, kuasa 2 tu berada di luar kurungan ni. Okey. So, kita selesaikan, kita akan dapat varian dia adalah, yang depan ni kita dapat 4/5 tolak dengan 3/24. Jadi varian dia kita dapat 1/26. Okey, nak mencari sisihan piawai, kita ambil punca kuasa 2 1/26 sebab sisihan piawai ialah punca kuasa 2 varian. So, kita akan dapat sisihan piawai dia ialah 1/12. Okey, so ini bagaimana kita nak mengira julat antara kuartil, varian dan juga sisihan piawai. Okey, apa kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan ni? So, yang mana lebih bagus? Yang mana kita sesuai untuk bandingkan data? Sebagai contoh, okey, sukatan serakan dia mengukur taburan satu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Ambil saja cerapan terbesar, tolak saja cerapan terkecil. Namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data tersebut ditaburkan. Okey, dia hanya dapat tahu nombor kita tu berada dalam julat yang mana. Nombor besar tolak nombor kecil. Itu je ruang julat kita, nombor kita, data kita. Okey, tapi dia tak menggambarkan keseluruhan. Okey, terutamanya bila kita ada satu nilai pencilan atau nilai ekstrim. Julat antara kuartil adalah bagi suatu yang wujudnya nilai pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan.
So apa yang dimaksudkan nilai pencilan atau nilai ekstrim ini ialah nilai yang datanya terlalu jauh antara data-data yang lain. Contohnya kita ada nombor 1 hingga nombor 10. Tiba-tiba dalam senarai itu ada satu nombor 40 lebih. Okey, yang nombor yang tiba-tiba data dia ataupun nilai dia jauh daripada nilai-nilai yang lain. So nilai tersebut dikatakan sebagai nilai pencilan ataupun nilai ekstrim. Jadi kalau ada data yang ada nilai ekstrim ni, tak sesuai lah kita gunakan julat. So maka kita lebih sesuai untuk kita gunakan julat antara kuartil. Okey, sisihan piawai. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data terselerak berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data berselerak jauh daripada min. Okey, so kalau kita ada dua set data nak bandingkan antara jenis A dengan jenis B, yang mana lebih baik? So, bila ada perbandingan macam ni, lebih sesuai jika kita menggunakan sisihan piawai. Yang mana kita bandingkan lebih dekat dengan min, maksudnya data itu lebih baik. Okey. So itu adalah kelebihan dan kekurangan sukatan serakan. Okey, sebagai contoh, hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data yang diberi. Tentukan sukatan mana yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, so katalah kita mencari julat dan julat antara kuartil. So ini adalah set data yang diberi. So nak cari julat, ambil nombor yang paling besar tolak dengan nombor yang paling kecil. So nombor yang paling besar di sini ialah 40 tolak dengan 10. Okey, untuk mencari julat 40 tolak dengan 10. So 40 tu nombor paling besar, tolak dengan cerapan paling kecil dia ialah 10. Jadi julat dia kita akan dapat 30. Okey. So yang kedua ialah julat antara kuartil. Julat antara kuartil kita cari nombor 1/4 daripada data ini dan juga dengan 3/4 daripada data. So kita akan dapat kuartil ketiga dia ialah 21 dan kuartil pertama dia ialah 11. So 21 tolak 11 kita dapat 10. Jadi antara dua-dua sukatan serakan ini, kita dapati julat antara kuartil ni dia lebih tepat, lebih sesuai. Okey. Julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. So dalam ni data nombor 40 ni macam terlalu jauh dengan yang lain. Jadi kita sesuai ataupun sukatan yang lebih sesuai adalah julat antara kuartil. Okey, so itu ialah apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni, iaitu bagaimana kita nak menentukan julat, bagaimana kita nak menentukan julat antara kuartil, sisihan piawai dan juga variance, dan kenapa kita perlu menggunakan sukatan serakan ini untuk menentukan data mana yang lebih baik. So kita akan sambung lagi dalam video pembelajaran yang akan datang.